with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kemarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kembali lagi kita di segmen creepy. Kama ada kisah seram daripada subscriber yang Kama nak share dengan korang hari ni. And kisah hari ni dikongsikan oleh subscriber Kama yang non-Muslim. So I'm very excited to hear the story from them. And maybe kamu akan compile 2 cerita kot daripada 2 subscriber yang non-Muslim. So tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So pemilik kisah hari ini gelarkan diri dia Sky, bukan nama sebenar. So Sky berasal daripada Sabah and she's a non-Muslim macam kawan cakap before this. Kisah yang Sky nak share ni berlaku semasa Sky study degree dekat sebuah universiti yang terletak di utara, dan cerita ni berlaku pada tahun 2015 guys. Kejap, kat belakang ni macam meriah betul. Kita tutup je lah. Dan Sky nak share pengalaman yang menakutkan dia sepanjang dia menuntut ilmu dekat universiti tersebut. So, kisah yang pertama daripada Sky. Sky merupakan seorang student yang lambat, which is dia terlepas orientasi lah dekat dalam universiti tu. And orientasi universiti ni tak sama macam orientasi kat sekolah yang sehari tu je. Orientasi kat universiti ni ada yang makan sampai 2 minggu, ada yang makan sampai 4 minggu, like sebulan. So Sky hanya sempat menghadirkan diri dalam orientasi tu sekali saja. So lepas je habis orientasi tu, Sky pun terus ke college kediaman dia dengan parents dia. Dan kita bagi nama college tu Kediaman Melur. So time tu biasalah kan, parents macam berat hati nak lepaskan anak dia orang ni, apatah lagi yang belajar tempat-tempat jauh. Korang bayangkan kena daripada Sabah kena merantau ke utara weh. And Sky pula memang waktu tu first time menjejakkan kaki ke tempat orang. Masa tu first time ada travels keluar negeri dia kan. So time parents Sky dah balik daripada college Kediaman Melur tu, tinggallah Sky seorang diri. Dan dalam rumah college tu, Sky masa tu ada 2 orang housemate tau. Lepas tu 2 orang housemate Sky ni bagi tahu dekat Sky yang esoknya tu student memang ramai balik kampung sebab raya haji. Lepas tu cuti pula seminggu. And time tu Sky memang agak nervous lah, sebab takkanlah dia seorang je dalam rumah ni sepanjang seminggu kan. Tapi dia tak boleh nak balik sebab jauh. So nak tak nak dia kena hadap jugalah. So itulah apa yang bermain di fikiran Sky masa tu. So keesokan harinya ramailah student balik ke rumah masing-masing. Cuti seminggu kan, yang mana dekat-dekat tu best lah. Termasuklah housemate Sky. Jadi tinggallah Sky seorang diri dalam rumah dia. Korang bayangkan, Sky baru je sampai college tu, lepas tu hari kedua tu dia dah kena tinggal seorang-seorang. Jadi itulah hari kedua dia cuba nak menyesuaikan diri dia dekat tempat baru seorang-seorang. So masa hari kedua tu, Sky nak pergilah beli makanan. And dekat college dia, college Kediaman Melur tu, ada satu koperasi tau. And dalam koperasi tu jual macam keperluan student lah, mostly macam makanan pun ada. Jadi dia pun pergilah koperasi tu nak beli Maggi dengan Nescafe, sebab 2 tu memang favourite dia lah masa dia jadi student dulu. So lepas settle tu, hari ketiga dia jalani hidup dia seorang-seorang macam biasa. Sampailah hari keempat ni, bermulalah pengalaman yang sukar untuk dia lupakan ya. Dan benda ni start masa pukul 11 malam. Selepas Sky makan Maggi, minum Nescafe dia decide untuk ambil laptop, masuk ke bilik dia. Dia letak dekat atas area study. Kononnya nak tengok cerita anime. So Sky pun on lah laptop. Dia buka siap-siap lah folder anime dia kan. So tengah asyik layan anime tu, tiba-tiba Sky terdengar bunyi kerusi dekat study area tu. Macam kerusi tu macam kena tarik, seolah-olah macam ada orang nak duduk kat situ. So awal-awal tu Sky ignore je lah, sebab masa tu memang tak terfikir langsung lah pasal benda-benda pelik ke, hantu ke apa. So Sky teruskan lah layan anime tu macam biasa. Selepas beberapa minit, Sky terdengar lagi kerusi tu kena tarik. Tapi kali ni bukan je tarik tau, kerusi tu kena tarik and tolak masuk balik sebanyak 2 kali.
So time ni Sky still lagi positif. Oh, mungkin orang dekat atas kot. So Sky layan lagi anime tu. Kali ketiga Sky dengar bunyi shower dalam toilet, macam ada orang tengah mandi. Time ni Sky dah start rasa panik tau, sebab bunyi tu betul-betul dari bilik air rumah dia sendiri. And dalam fikiran dia dah macam-macam dah. Daripada positif tadi dah tak jadi positif, dah jadi negatif. Dia dah terfikir benda-benda seram lah kan. So dia cuba tenangkan diri. Lepas tu Sky kuatkan volume laptop dia sampai 100 tau. Niat dia biar satu college tu dengar dia tengah tengok cerita anime. Lepas tu Sky tengok jam waktu tu dah pukul 1:05 pagi. Kenapa Sky masih ingat 1:05 pagi tu? Sebab tepat pada waktu itu jugalah pintu bilik Sky kena ketuk sebanyak 3 kali. Kali ni Sky memang dah tak boleh positif dah. Sky dah mula gelabah and dia cari phone sebab dia nak call mak dia pada waktu tu juga. Tapi malangnya handphone dia tertinggal dekat study area tadi. So macam, aduh bodohnya, apa aku nak kena buat ni kan. Sky cuba untuk panggil security, tapi lampu dekat pondok security dah tak kelihatan. And dalam fikiran Sky masa tu ada 2 benda yang terlintas. Sama ada yang ketuk pintu tadi tu adalah perompak ataupun hantu. So dia terfikir, kalau orang jahat kan memang mati katak lah dia dekat sini. Tapi kalau hal tu memang malang lah nasib aku Sky. Itu dia, apa benda yang dia terfikir waktu tu. Tapi dia perlukan handphone dalam masa yang sama. So nak tak nak Sky kena beranikan diri dia. Dia pergi juga pintu bilik tu and terus lari dekat study area. Time tu memang tak ada orang pun dalam rumah Sky. Sebab kalau orang jahat ke perompak ke memang sasar lah, Sky dah kena serang kan. Jadi jawapan dia memang satu je lah, ada benda yang mengganggu. Sky memang diganggu pada waktu tu. And masa ni juga dia rasa macam marah tau. Sebab yelah Sky datang daripada jauh kot. Lepas tu kena kacau macam ni. Dia jadi macam serabut. Lepas tu Sky terus teringat pesan ayah dia. Ayah dia pernah cakap, jangan takut sangat, tapi dalam masa yang sama jangan berani sangat sampai nak mencabar benda tu. So nak dijadikan cerita, Sky berdiri dekat study area tu and Sky cakap dengan benda tu, tolonglah jangan kacau aku. Aku tahu aku orang baru dekat sini, tapi niat aku cuma nak menuntut ilmu. Aku tak kacau kau, jadi kau pun patut buat benda yang sama. Lepas tu Sky terus lari ke bilik Sky. And masa tu dah nak pukul 2 pagi tau. So dia cuba call mak dia and mak dia tak angkat handphone. Mungkin dah tidur kot kan. And dia cuba call beberapa kali tapi still tak angkat-angkat juga. Jadi Sky teruskan tengok anime dekat laptop dia tu. Tapi niat bukan nak layan anime dah time tu. Sky cuma nak keadaan dalam rumah tu bising je. Dia tak nak senyap je, nanti kan macam-macam bunyi tengah kan. And cerita tak habis sampai situ je guys. Sky decide untuk tak tidur malam tu sebab dia nak tunggu matahari terbit baru dia tidur. Sebab dia dah takut sangat time tu. Dia dah fikir bukan-bukan dah. And tiba-tiba kali kedua Sky terdengar bunyi shower dalam rumah dia. Buka semula shower tu. Time tu jugalah Sky terasa nak terkencing dan dia perlukan toilet tu. Dia kena juga masuk toilet tu sebab dia dah tak tahan nak terkencing. Masa ni Sky cuma mampu tenangkan diri sebab kalau tak tenang macam-macam benda boleh jadi kan. Jadi Sky tarik nafas panjang and cakap dekat diri sendiri, okay, aku sekarang ni benda ni cuma nak welcome kan aku kat tempat dia kot. So aku just kena beranikan diri, pergi tandas and tugas kau dah selesai Sky. Dia cakap kat diri dia lah. So Sky beranikan diri and pergi ke toilet untuk buang air kecil. Masa Sky buka pintu bilik air tu, Sky memang terkejut gila sebab keadaan lantai bilik air tu basah, macam baru lepas digunakan oleh seseorang. And nak tak nak Sky kena juga buang air kecil sebab dah tak tahan sangat waktu tu. And bila dah settle semua, Sky terus lari, terus masuk dalam bilik dia. And tengok-tengok jam dah pukul 4 pagi. Oh my god, sikit lagi nak pagi. Masa ni mata memang dah tak boleh nak go dah lah. Memang dah mengantuk gila, dah barai. Tapi Sky macam perasaan dia bercampur bau dengan takut dalam masa sama mengantuk. Dia macam terfikir, macam mana kalau aku tidur nanti tiba-tiba kaki aku kena tarik ke, atau macam mana kalau tiba-tiba dia kata hai dekat depan muka aku atau aku tidur nanti. Fikiran dia sampai ke situ tau. So sambil Sky tunggu matahari terbit, sambil termenung dekat luar tingkap, masa itulah Sky terdengar ada orang sedang bersembang dekat bilik sebelah Sky, which is housemate Sky, 2 orang yang Sky bagi tahu pada awal cerita tadi.
Sedangkan diorang kunci bilik diorang before diorang pulang ke kampung korang. Lepas tu sekarang macam seram. Siapa pula lah bersembang dalam rumah aku ni kan? And then dia terdengar bunyi guli. Guli tu bunyi terjatuh dalam 3 kali tau. Dia macam jatuh yang melantun. Sky punya takut tu korang sampai dia menangis tau waktu tu. Nasib baik pukul 4.30 pagi mak dia call balik. Time mak Sky call tu, Sky tak bagi tahulah apa yang terjadi betul-betul yang terjadi tadi tu kan. Sky cuma control suara nervous dia tu, and slowly perasaan takut tu hilang selepas mak Sky ni tegur dia. Mak dia cakap apa tau, Sky, kenapa bising sangat kat tempat awak ni? Oh, housemate dah balik Time tu Sky dah mula takut balik korang. Sebab housemate dia tak balik lagi. Lepas tu Sky seorang je kan dalam rumah tu. Macam mana pula lah mak dia boleh cakap ada bunyi bising? Lepas tu Sky teruslah ubah topik, tanya dekat mak dia kan apa barang yang mak dia beli time dekat sini, and kat KL nanti nak jalan kat mana. Cuba borak lah kan. Nasib baiklah mak dia ni jenis yang mudah apa orang kata, lari topik kan bila orang potong. Sebab bercakap melalui phone dengan mak kan, jadi dia rasa tenang sikit lah. Lepas tu tiba-tiba mak dia tegur, ingat mami tak tahu kau call sebab kau takut? Tidurlah, jangan lain semua tu. Pray to God to give you protection. So macam dia lega gila lah. Sebab rupanya mak dia tahu tujuan Sky call mak dia kenapa. And 2 hari selepas itu, selepas housemate dia dah balik ke college tersebut, dia bagilah tahu dekat housemate dia kan cerita tu. So diorang gelak je weh time tu. Tapi diorang bagi tahulah benda tu cuma nak welcoming kau je tu. Lepas ni tak ada dah tu. Bapak seram tu. Weh, kepala otak dia lah nak kena welcoming pula student baru kan. Mungkin benda tu, jin tu dah lama menetap dalam kediaman college tu, and student je yang bertukar-tukar orang kan setiap semester. Jadi ya mungkin itu permainan benda tu, nak kenal dengan orang baru. Seram. So itu kisah pertama daripada subscriber pertama. Kisah kedua daripada subscriber kedua ni, dia pernah share story dia dulu. Ini cerita tentang asrama. And kisah seram ni baru lagi berlaku dekat sekolah asrama, and dia berasal daripada Sarawak. Jadi kita gelarkan nama dia Rima, bukan nama sebenar. So kisah ni berlaku masa diorang dalam minggu SPM tahun 2022 hingga 2023, which is minggu ketiga SPM dijalankan. Bilangan pelajar dalam asrama sekolah diorang waktu tu semakin berkurang, sebab yelah ramai yang dah balik kan, kecuali kelas diorang ni sebab diorang ambil aliran sastera dengan geografi. So mungkin itu paper last kot, paper last SPM dekat sekolah diorang. That's why tinggal budak-budak aliran ni je lah kat dalam asrama tu kan. So diorang yang penghuni perempuan dalam asrama bilik 1 ni tinggal 5 orang sahaja daripada 12 orang pada awalnya. Tapi disebabkan ramai kelas yang dah balik sebab dah habis SPM, jadi tinggallah 5 orang sahaja. Nak dijadikan cerita, pada hari Isnin, iaitu 2 hari sebelum paper terakhir diorang, subjek kesusasteraan dan geografi, malam tu Rima dengan kawan-kawan dia lain tengah isi air tau dekat asrama atas sebab nak makan Maggi. Biasalah student kan. Asrama dekat atas tu semua gelap, sunyi, sepi. Sebab itu semua asrama budak-budak tingkatan 1 hinggalah tingkatan 4, dan penghuni-penghuni di situ semua dibenarkan balik sebab minggu SPM lah kan. So Rima dengan kawan Rima seorang ni pergilah isi air dekat asrama atas tu. Waktu tu diorang kena lalu dekat satu tempat pembuangan sampah tau. So ada orang kata tempat pembuangan sampah tu keras. And tak pelik pula sebab memang ada jin yang sukakan tempat kotor. Jadi tempat tu mungkin salah satu tempat mereka. So sebelum diorang lalu kat situ, kawan dia ni sempat sembahyang. Tapi Rima tak tahulah apa yang disebut tu sebab kawan dia ni Islam, Rima bukan Islam. So habis je kawan dia baca solat tu, belum beberapa langkah lagi diorang nak teruskan berjalan nak pergi isi air tu, tiba-tiba ada satu selendang merah terbang jatuh tepat dekat depan diorang berdua ni. So memang bergetar habis badan diorang, berpeluh. Tanpa melengahkan masa, diorang teruskan perjalanan tu untuk isi air sebab dah lapar sangat nak makan Maggi waktu tu. So masa diorang isi air tu, diorang sembanglah kejap sambil-sambil isi air dekat apa orang kata water cooler tu kan. Tiba-tiba diorang dengar ada orang bersiul.
tolong carikan selendang merah saya. Lepas tu diorang dua macam pandang each other kan, suara siapa tu? Terus benda tu tak ada bunyi dah. Jadi diorang pun rushing, terus ambil air diorang tu and bergegas balik ke asrama nak masuk bilik masing-masing sebab dah terlalu takut waktu tu, panik dengan botol air panasnya lagi kan. And diorang ingat sampai situ je guys diorang diganggu. Rupanya tidak. Pada pukul 11.30 malam diorang still stay up lah sebab nak study, and bilik-bilik lain pun macam tu juga, ramai yang stay up kan, zaman-zaman SPM. Tapi diorang guna lampu study yang kecil lah untuk study sama-sama. Tiba-tiba diorang terdengar bunyi ketukan pintu yang sangat kuat sampai nak roboh tau. Macam orang bergegas-gegas nak masuk dalam bilik tu. So terkejut lah diorang semua satu bilik tu. And salah seorang daripada diorang yang tegur lah, "Oi, apa ketuk pintu kuat sangat malam-malam ni?" Tiba-tiba bunyi ketukan tu semakin kuat. Jadi Rima pergi bangun and bukalah pintu tu. Bila dia buka pintu, tak ada orang. Sunyi sepi. Dan bilik-bilik lain pun dengar juga ketukan kuat tadi tu. Semua orang risau and dah takut. Jadi diorang pun, "Jap, kenapa aku macam terasa pula angin sejuk tu." Jadi dia seram sekejap. So time tu semua orang dah risau and takut tau. Jadi diorang pun berkumpul dalam satu bilik, which is dekat bilik 3. Bilik 3 tu antara bilik yang luas and besar lah. Jadi diorang berkumpul seramai 11 orang yang tinggal masa tu. So diorang batalkannya untuk stay up sebab takut benda yang tak elok terjadi. And sebelum tu diorang buat upacara doa mengikut agama masing-masing sebelum tidur. Lepas dah tidur semua, tiba-tiba Rima ni terjaga pada pukul 1.30 pagi. Sumpah masa tu mata dia memang tak boleh nak tidur. So dia sambunglah study dekat atas katil sebab dia tidur kat atas katil. Katil double decker kot sebab Rima kata dia tidur dekat katil atas. And masa dia tengah study tu, tiba-tiba lampu dekat koridor berkelip-kelip and pop terus terpadam. So Rima tertanya-tanya lah siapa pula yang main Swiss ni kan. Tapi semua orang tengah tidur. So selang beberapa minit selepas tu, lampu tu terbuka balik. Dan ya Allah, kenapa seram sangat cerita awak ni? Aku nak baca pun macam menyesal lah buat malam-malam ni kan. Pada masa yang sama, Rima ternampak ada seorang perempuan tengah pakai telekung warna putih berdiri dekat koridor tu. Jadi dia pun pelik lah. Takkanlah kawan dia nak semayang time-time macam ni. Berdiri pun tegak lah macam je, macam orang nak nyanyi lagu negaraku. Tapi bila dilihat dari belakang, serupa macam kawan dia yang bernama Nurul. Tapi masa tu Nurul tidur dekat sebelah dia. Jadi siapa yang terkejut aku? Jadi siapa yang dia nampak tu? Rima pun cepat-cepatlah tutup buku and tarik selimut dia sampai kepala tau. Dia selubung terus. Dalam hati dia bacalah doa agama dia kan. Terus Rima cari rosary untuk dia genggam. Mungkin ini kepercayaan agama dia. Kama tak sure rosary tu apa. And tanpa sedar Nurul masa tu terjaga. Kawan dia tadi tu terjaga sebab dia rasa macam pergerakan yang dilakukan oleh Rima tadi tu kan. Rima macam menggigil ketakutan dan banyak bergerak. Jadi dia terjaga lah. Lepas tu kawan dia tegur lah, kau ni kenapa? Macam nampak puntian je, dia kata. Lepas tu si Rima ni pun tarik lah kawan dia supaya diam kan. And terus tanya, kau ada nampak apa-apa tak? Lepas tu Nurul jawab lah, tak ada. Dia buka balik selimut dia and tengok memang tak ada apa-apa. Tapi Nurul tiba-tiba buat muka cuak sambil tunjuk muka Rima ni. Lepas tu Rima ni tanyalah, ada apa? And then Nurul bagi tahu yang muka Rima ada satu kesan cala halus je. Lepas tu Rima terdiam and dia tak nak cakap apa-apa, tak nak tegur apa-apa lah. Lepas tu dia cuba untuk tidur. Selepas beberapa jam lepas tu, dia rasa macam ada satu benda yang sentuh kaki dia tau. Tapi benda yang sentuh tu betul-betul sejuk. Rima cuba endahkan and benda tu tiba-tiba berbisik, kau ikut aku dekat sebelah kau. Wah, seram sejuk satu badan dia waktu tu. Masa tu jugalah dia rasa macam dia ditindih oleh sesuatu. Badan tak dapat nak gerak, mulut terkunci. Dan ada satu suara yang garau, kau milik aku dan aku milik kau. Suara macam seorang lelaki tau. Sangat garau. Dan masa tu dia hanya berserah kepada Tuhan saja. Dan beberapa minit tiba-tiba kawan dia Nurul tu bangun and terus duduk mencangkung korang. So Rima
terkejut, terkaku kat situ. Dia tanya, kau ni kenapa? Kau dah kenapa ni? Sekali dia toleh, ya Allah, tu bukan Nurul korang. Sebab muka Nurul dah berubah. So dia terus kejutkan kawan-kawan dia lain and buka lampu. Semua nampak Nurul and pegang tangan Nurul sebab Nurul dah mula mengganas. Mata Nurul waktu tu pandang ke arah Rima sambil tersenyum sinis tau. And then 2 orang kawan yang lain pergi berlari, dapatkan warden, dah panggil cikgu. Cikgu tu ustaz diorang jugalah. So masa tu semua dah takut and risau, termasuklah Rima. Sampai je ustaz dalam bilik tu, Nurul terus mengganas korang. Dia tolak semua kawan-kawan dia yang pegang dia. And masa tu Rima rasa sampai nak nangis lah sebab Nurul melangkah dan berjalan ke arah Rima, macam nak kejar Rima ni. So dia rasa macam kena attack kan. Sumpah takut gila waktu tu. And ustaz sempat kawal pergerakan Nurul. Nurul macam meronta sambil terbaring dekat atas lantai tu. Waktu tu Rima rasa macam tak sanggup lah nak tengok kawan kena macam tu kan. Rasa macam tak kuat lah nak tengok. Beberapa minit selepas tu datanglah kawan-kawan ustaz yang lain yang merupakan seorang ustaz juga kan. And dia mulakan sesi perubatan. Ustaz pun mulalah berkomunikasi dengan Nurul. Ustaz tanya siapa yang ada dalam badan tu. And benda tu jawab, aku adalah saka ular dan seorang lelaki. Ya Allah, Rima cuba nak faham keadaan waktu tu kan. Jadi ustaz tu tanyalah nak apa. And dia jawab, aku nak dia. Dia hak aku, dia aku punya. Sambil anak mata dia tepat pandang ke arah Rima. Masa tu jugalah Nurul lari ke arah Rima. Tapi kawan ustaz tadi sempat selamatkan Rima. So memang masa tu dia hanya berserah, jadi reda je waktu tu. Tak sanggup tengok keadaan kawan dia macam tu sampai dia terfikir nak serahkan nyawa lah demi selamatkan Nurul. Lepas tu terus ustaz mula bacakan doa untuk keluarkan jin dalam badan Nurul. Tapi benda tu sangat-sangat keras nak keluar tau. Ustaz tu pun cakap, dia bukan milik dan hak awak, dia adalah milik Allah. Kembalilah ke tempat awak. Tapi benda tu masih berdegil. Dan satu kerusi dalam bilik tu tiba-tiba bergerak ke arah Rima. Lepas tu Rima beranikan diri dia untuk tanya dekat benda tu kan, siapa yang hantar kau dekat aku? And benda tu jawab, Rafi yang hantar. Rafi bukan nama sebenar lah. And untuk pengetahuan korang, Rafi ni kawan kelas sebelah yang dah lama suka dekat dia since umur dia form 2 lagi. And dia tolak sebab ada perbezaan agama. Mungkin sebab itu dia buat macam ni. And tak sangka orang yang baik rupanya boleh buat juga benda syirik ni. Lepas tu Rima tanyalah benda tu, kenapa dia hantar kau untuk aku? And then benda tu jawab, sebab nak kau. Dia nak kau. Masa tu memang Rima dah tak fikir apa-apa dah. Buntu sangat sebab tak percayalah semua yang berlaku depan mata dia tu kan. Dan sekali lagi dia gagahkan diri dia untuk suruh benda tu keluar daripada barang kawan dia. Sampai dia nangis-nangis lah, merayu keluarlah daripada badan kawan aku kan. And dia mohon batalkanlah apa-apa perjanjian dia dengan tuan dia. And benda tu pun cakap, jangan sakitkan aku akan batalkan apa-apa perjanjian tersebut dengan syarat. And korang tahu tak syarat dia apa? Dia nak Rima genggam dan cium tangan dia. And waktu tu dia tak fikir apa dah. Si Rima dia terus buat apa yang diminta walaupun dilarang oleh ustaz. And syukur benda tu betul-betul keluar daripada badan Nurul. Tiba-tiba hidung Rima berdarah. And apa yang lagi mengejutkan, Rima ada simpan satu patung unicorn tau yang diberi oleh Rafi waktu hari jadi Rima ni beberapa hari yang lepas. Lepas tu ustaz tu pun suruh lah dia buka isi patung tu. And semua orang terkejut, lagi-lagi Rima, sebab apa yang dia nampak dalam tu adalah satu paku anak patung jerami yang dicucuk dengan jarum. Masa tu Rima rasa lemah sangat satu badan. And ustaz cepat-cepat beli air, apa ni orang kata, air suci lah, mungkin air Yasin kot kan, untuk diminum. Dan selang beberapa minit warden ada call satu father, macam pemimpin ataupun orang kuat dalam agama dorang. Dan sampai saja situ, father tu terus bagi dia air roh kuduh untuk disiram di badan. Jadi itulah cara dorang, itu kepercayaan agama lain lah, macam dorang merawat apa orang kata, paranormal things ni kan. Tapi kalau dalam Islam, biasa kita akan bagi air Yasin, macam itulah. Dan mereka bekerjasama untuk hapuskan saka tersebut. So ustaz tu, ustaz pun ada juga kat situ tau guys. So ustaz tu pun ada pesan lah, jangan terlalu percayakan apa yang jin tadi cakap. And dia suruh Rima ni jumpa dengan orang yang bela saka tu dan bincang elok-elok. Nurul pula kawan dia tu masa tu dah tak sedar and dah tak tahu apa yang dah terjadi dekat dia. Keesokannya dia jumpalah si Rafi tu and tanyalah pasal saka tu kan. And syukur dia kata, dia mengaku
And diorang berbincang secara elok, and dia kata dia nak buang saka tu, and katanya dia bakar saka tu depan Rima. Dia dah sedar kesilapan dia, and dia dah minta maaf. Dan masa itulah Rima nampak keikhlasan maaf dari mata dia. And bagi Rima, apa-apa saja kesalahan yang orang buat pada kita, walau sebesar mana pun kesalahan dia, belajarlah untuk memaafkan. Itulah yang diajar oleh arwah ayah dia kepada adik-beradik Rima. Kalau Tuhan saja Maha Pemaaf, mengapa pengikutnya tidak mencontohinya? Ni apa pesan Rima lah. Itulah yang dia hadam selama hidup dia. Dan waktu tu dia betul-betul lah ikhlas maafkan Rafi. Dia tak terniat apa-apa untuk berdendam, sebab dia tahu satu hari nanti memang Rafi tu akan sedar apa yang dia akan buat. And syukurlah sekarang ni diorang masih berkawan rapat. And ada lagi tambahan pengajaran yang disampaikan oleh Rima. Kita sebagai manusia ni lembutkanlah hati untuk orang macam ni, sebab agama tidak pernah mengajar kita untuk saling bermusuhan. Dan untuk yang masih bermusuh, dalam keadaan macam ni, mulalah dekatkan diri dengan Tuhan, kerana Dia adalah segalanya. Belajarlah untuk memaafkan sebesar apapun kesalahan yang dilakukan. Kemaafan yang kita berikan akan meringankan beban dan dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita. And dia bagi tahu lah update kan. Syukur juga sebab kawan dia Rafi tu dah mula dekatkan diri dia dengan agama dia, agama Islam lah. Okay, itulah kisah dia guys. Berpeluh-peluh saya ceritakan kisah seram kali ni. Sorry lah kalau dah tak dapat kontrol peluh-peluh tu. Kamar dalam kemah ni pun panas jugalah. And thank you Rima sebab sudi kongsi cerita ni. Kalau rasa tu sahaja video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.